Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah, pada pagi ini insya-Allah kita nak berkongsi berkenaan dengan tajuk, oleh kerana kita masih lagi dalam semangat nuzulul Quran dalam beberapa hari yang baru saja berlalu, untuk kita bercerita berkaitan dengan syafaatul Quran, iaitu syafaat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya pada pagi subuh yang mulia ini, bersempena dengan hari yang ke-19 Ramadan. Allah Ta'ala masih lagi memberikan pada kita kehidupan dan keafiatan untuk dapat kita meneruskan perjalanan kita di dalam sebulan Ramadan untuk kita menuju ke fasa di 10 yang terakhir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima daripada sekalian amalan-amalan daripada puasa, qiyam, tilawah Quran, sadaqah dan selain daripada ibadat-ibadat yang telah dikerjakan dalam Ramadan yang telah berlalu, agar Allah Ta'ala menjadikan amalan-amalan itu sebagai satu saksi yang mana diletakkan ia di dalam suratan amalan kebaikan di Illiyin, dan juga ia menjadi sebagai asbab untuk kita mendapatkan kerahmatan, keampunan dan juga perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan dalam masa yang sama kita berdoa agar Allah memberikan kekuatan mujahadah kepada kita dan istiqamah untuk dapat kita meneruskan baki Ramadan pada tahun ini sehinggalah kepada penghujungnya, agar kita memperolehi dan diganjari dengan kemuliaan malam yang dinantikan, iaitu malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah, pada pagi ini insya-Allah kita nak berkongsi berkenaan dengan tajuk, oleh kerana kita masih lagi dalam semangat nuzulul Quran dalam beberapa hari yang baru saja berlalu, untuk kita bercerita berkaitan dengan syafaatul Quran, iaitu syafaat Quran. Kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului akan umat-umat yang terdahulu ini sangat banyak. Tetapi di antaranya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki dua syafaat yang teragung di hari akhirat. Ya, ada dua syafaat yang teragung di akhirat kelak. Yang pertama iaitu syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu syafaat baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya adalah syafaatul Quran, iaitu syafaat daripada Al-Quranul Karim. Yang mana umat-umat yang silam, mereka tidak mendapatkan syafaat daripada kitab-kitab mereka. Walaupun kitab itu juga adalah kalamullah yang diturunkan, tetapi
sebelum ia diselewengkan, mereka tetap tidak mendapatkan syafaat daripada kitab yang terdahulu. Apatah lagi juga untuk mereka mendapatkan syafaat daripada Rasul dan Nabi yang diutuskan untuk mereka. Kerana setiap para Nabi dan Rasul itu tidak diutuskan melainkan pada kaumnya, dan oleh kerana setiap para Nabi dan Rasul mereka itu telah pun menggunakan doa yang mustajab untuk kaumnya di dunia. Ini yang Nabi SAW sebutkan, wa anna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi setiap para Nabi itu ada doa mereka yang mustajab, dan setiap para Nabi itu qad da'aha liqaumih, telah berdoa kepada kaumnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atuhum yaumal qiyamah. Adapun aku menyimpankan doa mustajabku ini untuk umatku sebagai syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Baik. Kemudian kita lihat Al-Quranul Karim adalah merupakan salah satu daripada hadiah Allah untuk umat ini, dan juga merupakan suatu surat cinta daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang merinduinya dan mencintainya. Biasanya tuan-tuan, kalau kita duduk jauh-jauh dengan orang yang kita sayang, ini bukan cerita zaman sekarang, kita cerita zaman dulu. Kalau kita teringat dekat orang itu, biasanya kita akan buka balik surat yang dia pernah hantar kepada kita atau yang mereka kirimkan. Kemudian kita akan baca, dan kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita baca, kerana tanda ingatan dan kerinduan kita kepada orang yang kita cintai dan sayangi. Ya, ini hakikat cinta dan juga rindu. Sebab itu kata Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Uthman salah seorang sahabat Nabi yang cukup dikenali, beliau sebagai antara sahabat yang saat wafat atau meninggalnya ia dalam keadaan sedang baca Quran. Ini disepakati oleh para ulama sirah. Beliau terbunuh dan dibunuh oleh para pemberontak di kala mana beliau sedang membaca Quran. Walaupun ulama berbeza pendapat ayat apa yang dia baca, cuma banyak riwayat menyatakan ketika mana ia membaca fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka dia dibunuh saat dia baca Quran. Tapi apa kata Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman kata, lau tahurat qulubukum ma tashabba'a minkum biqira'atil Quran. Kalaulah hati manusia ini bersih, dia tidak akan rasa puas bila dia baca Quran. Maknanya kalau kita baca Quran, kita duk fikir kat mana kita nak berhenti. Padahal baru mula. Dah fikir nak wakaf dah. Dah fikir nak berhenti baca. Tak nak meneruskan bacaan. Kalau menurut kepada Sayyidina Uthman, itu maknanya hati kita ini belum lagi cukup bersih atau dibersihkan dengan bacaan Al-Quran itu. Ya, sebab kalau orang yang memiliki hati yang bersih dan hati yang mempunyai keterhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ia akan sentiasa tidak akan merasa kenyang dan merasa puas di kala mana ia membaca Al-Quranul Karim. Ini kita kena letak benchmark di antara kita punya kualiti bacaan dengan para salafus salih yang terdahulu. Baik, kita kembali asas kepada syafaat Quran ini berdasarkan kepada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis baginda yang menyebutkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, dalam riwayat At-Tirmidzi. Bacalah kamu akan Quran, kerana sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada tuannya, sahabat dia. Tuan-tuan kena faham hadis ini dengan betul.
Nabi kata bacalah Quran, kerana Quran akan memberi syafaat kepada sahibih, sahabat dia. Nabi tak kata ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqari'ih. Bukannya Quran bagi syafaat pada orang yang baca dia, tapi kepada orang yang menjadi teman dia. Jadi ada beza antara pembaca dengan peneman setia, tu ada beza. Maknanya kalau yang jenis baca on off, yang off lagi banyak pada on, nama on dah tapi banyak off bila baca Quran. Kemudian bacanya pula kadang-kadang atau jarang-jarang, maknanya itu belum jadi tahap teman, itu baru jadi tahap pembaca. Adapun tahap yang menjadi teman ini, berulang-ulangan bacaannya daripada satu khatam kepada satu khatam, sehinggalah bacaan itu menjadi bacaan yang dicintai olehnya dan disibukkan olehnya sehariannya, hinggalah matinya juga atas bacaan itu. Ini baru jadi kawan, ini baru jadi sahabat. Kalau tuan-tuan pernah dengar seorang tokoh tabi'in namanya Abu Bakar ibn Ayyash, atau beliau diberikan gelaran Abu Syu'bah. Beliau hidup pada kurun yang ke-10, kurun abad yang ke-10, meninggal pada 100 lebih hijrah. Abu Bakar ibn Ayyash salah seorang ulama Quran yang sangat masyhur, ya, ulama Quran. Ketika saat dia nak meninggal dunia, anak murid dia, ahli keluarga dia, dan ramailah datang menziarahi dia. Ya, di kala itu dia berada dalam keadaan nazak, ya, dalam keadaan nazak. Lalu dia minta bagi isyarat pada anak murid dia, sebab dia mengajar Quran, mengajar tafsir, mengajar semua perkara hal yang berkaitan dengan ilmu Quran. Dia bagi isyarat kepada anak murid dia supaya buka Quran baca. Sebab dia kata bacaan Quran itu la yuhawwinu ala nafsi, akan meringankan ke atas jiwaku ini dalam keadaan min kurubis sakarat, daripada kesakitan matiku ini. Jadi bila anak dia datang buka baca depan dia, maka dia pun sambil dalam keadaan sakit, dia mendengarkan ayat itu, dan dia masih lagi diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti bacaan Al-Quran bersama dengan anaknya, sehinggalah ia sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian dia menghembuskan nafas. Maka para tokoh ulama yang lain bila lihat, dia kata subhanallah qad ajibna, kami merasa takjub, sebab biasanya orang yang di kala ini diajarkan oleh mereka untuk ditalkin, tetapi ia sendiri telah menalkinkan dirinya dengan Allah mengakhirkan hayat ucapan terakhirnya pada bacaan kalimat la ilaha illallah yang terdapat di dalam ayat Quran. Jadi bila orang pun pelik lah, macam mana Allah boleh bagi rezeki kat dia sampai tahap macam ni. Maka diberitakan oleh isterinya dan juga ahli keluarganya, qad syahidna, kami menyaksikan berdasarkan kepada apa yang kami ketahui. Sebab Abu Bakar ni kalau dia khatam satu, dia akan ambil lebih kurang dalam 10 dirham, dia letak di dalam saku bekas, lepas tu dia akan sedekah. Dia tak pernah buka saku tu. Tuan-tuan pernah buat? Tabung khatam nama dia. Dia khatamnya, dia ambil 10 dirham, dia bawa dalam satu bekas.
Dia kata dekat anak dia tak kata tu khatam dia. Tapi dia nak sembunyi galak. Cuma dia kata kalau abah mati, kau buka bekas ni, kau sedekah. Buka, kau sedekah. Cuma anak dia dapat tahu yang ayah dia ni bukanlah kaya mana pun. Ya. Tetapi yang dia perasan setiap kali baca Quran, nanti ayah dia akan sedekah. Kemudian bila mereka buka tabung itu dan diinfakkan, jumlahnya mencecah kepada 60,000 dirham. Daripada 10. Kalau tuan-tuan bahagi, lebih kurang 6,000 kali khatam dalam sepanjang hayat dia. 6,000 kali khatam dalam sepanjang hayat dia. Maknanya kalau tuan-tuan divide balik tu, jenuh juga nak kejar tu. Ya. Sebab amalan yang diriwayatkan daripadanya selain Ramadan, seminggu sekali dia khatam. Bila masuk Ramadan, 3 hari sekali dia khatam. Masuk 10 malam akhir, setiap hari dia khatam. Maknanya ni nak masuk hari ke-20 ni, dia khatam. 10 malam akhir, 10 kali khatam. Kita tadarus. Sebelum 10 akhir, khatam. Lepas tu tak khatam lah. Sebab dah berada di 10 akhir, dah khatam dah pun. Jadi buat apa nak khatam lagi? Tak, dia kata 10 malam akhir lah kena khatam lebih. Dan mereka itu bukannya khatam di luar salat, mereka juga khatam di dalam salat mereka. Sebab tu kalau orang tanya macam mana nak khatam, tak, mereka semayang fardu pun mereka sambung baca sebab mereka hafal. Semayang zuhur sambung ke bacaan asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke dalam salat malam, salat malam ke dalam witir, dan mereka bawa sampailah ia khatam. Ini satu karamah yang Allah berikan, bagaimana contoh mereka menjadikan Quran itu sebagai teman, ya, atau sebagai sahabah. Baik. Hadis yang kedua menjadi asas kepada Quran menjadi syafaat, yang mana Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Quranu yashfa'an li sahibihima yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran dan puasa itu kedua-duanya memberikan syafaat kepada tuannya pada hari kiamat. Sebab itu Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan. Kenapa Allah tak pilih bulan lain? Ulama bincang, salah ke pilih bulan Rabiul Awal ke, sempena kelahiran Nabi SAW? Pilih bulan Muharram ke? Pilih bulan Zulhijjah ke? Tak boleh ke pilih bulan lain? Boleh. Tapi kenapa Allah pilih bulan Ramadan? Sebab Ramadan ni sebelum Quran turun, dia dah jadi bulan Nabi-Nabi lain berpuasa. Yang mana Allah sebut, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan kepada kamu puasa seperti umat lain. Maknanya umat dulu pun dah puasa dah Ramadan ni. Walaupun mungkin tak sama dari segi jumlah bilangan puasa dia, tapi mereka sudah pun berpuasa. Maka dipilih pada bulan Ramadan kerana nak menggabungkan antara dua amalan pemberi syafaat yang terulung. Pertama, puasa. Kerana puasa antara amalan yang boleh bagi syafaat. Solat tak boleh, tuan-tuan. Walaupun solat paling tinggi daripada puasa, tapi solat tak boleh bagi syafaat. Orang solat jenazah kat kita boleh bagi syafaat. Sebab tu Nabi sebut, mana-mana orang Islam yang mati, kemudian disolatkan ke atas jenazahnya 100 orang Islam yang tak mensyirikkan Allah, melainkan syufi'u fih, orang yang semayang punya solat tu boleh memberi syafaat pada orang yang mati. Tapi kita sendiri punya semayang, dia tak boleh bagi syafaat. Ya, walaupun kedudukan semayang itu sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia syarat untuk diterima amalan lain. Kerana kelebihan puasa tu kenapa boleh bagi syafaat?
Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa tu aku punya. Illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam tu mereka punya. Maknanya kalau kita bagi hadiah ke Allah, Allah pulang balik. Melainkan puasa, kalau kita bagi ke Allah, Allah ambil bukan kerana Allah berhajat, tetapi Allah ambil sebab Allah nak jadikan ia sebagai cagaran untuk bagi syafaat kepada orang yang puasa tu. Nombor dua, kerana Quran. Jadi bila gabung antara puasa dengan Quran, lengkaplah syafaat bagi seseorang itu untuknya di akhirat nanti. Sebab tu orang puasa tapi tak baca Quran, cacat syafaat dia, tak lengkap. Kerana dia adalah merupakan dua amalan pemberi syafaat yang saling lengkap melengkapkan. Jadi sebab itu bila datang pada hari kiamat, Nabi sambung balik hadis tadi, Nabi kata wal Qur'anu ya'ti, Quran datang. Quran kata, ya Rab, inni qad mana'tuhu minan naumi was sahar. Ya Allah, aku dulu halang hamba Engkau ini daripada tidur dan daripada untuk menyebabkan dia kena berjaga malam, ya, dengan tujuan untuk dia membaca aku. Ini menjadi dalil baca Quran ada waktu-waktunya yang afdal. Kerana Quran tak bagi tahu aku halang dia baca Quran pada waktu tengah hari, pada waktu siang, tapi Quran cakap aku halang dia daripada tidur untuk dia membaca aku. Sebab itulah ulama kata kalau kita nak baca Quran sebenarnya bila-bila masa boleh baca, tuan-tuan. Jangan salah faham, anytime boleh baca, tak ada halangan. Cuma di sana ada juga waktu yang lebih afdal yang ulama bincangkan, iaitu antaranya adalah waktu di 1/3 malam. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, Allah kata qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surah Muzammil Allah kata bangun sembahyang malam, separuh ke suku ke tak apa, bangun. Antara lepas Allah suruh sembahyang malam, Allah kata bacalah Quran itu dengan tartil. Kemudian Allah bagi tahu sebab dia, innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kerana baca Quran di waktu malam itu lebih membersihkan hati. Jadi orang yang degil-degil, orang yang hati keras, maka sebaiknya dia baca Quran di awal pagi atau di hujung malam, ya. Kemudian juga di waktu subuh, kerana ada ayat Quran dalam surah Al-Isra, Allah sebut wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Baca Quran sebelum solat subuh, lepas subuh sampai terbit matahari, itu juga waktu yang afdal. Macam tuan-tuan buat tadilah, baca seketika, itu juga antara waktu yang afdal. Kerana waktu para malaikat seluruhnya turun ke muka bumi, lebih daripada 70,000 malaikat untuk mendengar zikir dan bacaan orang-orang yang membaca kalamullah, ya. Baik, kemudian tuan-tuan kita kembali semula. Jadi dua hadis ini menjadi bukti bahawasanya Quran itu boleh memberikan syafaat. Tetapi persoalannya, Quran ni dia bagi syafaat kat kita ni bila waktu kita dapat syafaat Quran? Bila? Para ulama kata syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat diperolehi melainkan ketika di mahsyar. Mahsyar baru boleh dapat. Selagi mana tak bangun di padang mahsyar, takkan dapat. Itu syafaat Nabi. Tetapi syafaatul Quran kita dapat dalam dua fasa atau dua alam. Yang pertama ketika di alam barzakh, dapat awal lah, advance.
Yang kedua adalah ketika di alam mahsyar. Jadi dua fasa ini kita boleh dapatkan syafaat Quran. Yang pertama ketika di alam barzakh. Ini kita semua maklum tentang di sana ada dua ayat, dua surah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ada hadis Tirmizi, ada hadis Ibnu Hibban dan banyak lagi riwayat mengatakan di dalam Quran itu ada 30 ayat, 30 ayat. Bagi siapa yang membacanya, melainkan ia akan memberi syafaat kepada pembacanya itu daripada azab kubur. Apa dia? Suratul Mulk. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata Suratu As-Sajdah. Dia dua surah ini. Bukan Al-Mulk saja, As-Sajdah pun sama. Kerana itu kata para sahabat, Nabi SAW tidak akan tidur sehinggalah Nabi membaca dua surah ini, As-Sajdah dan Al-Mulk. Nabi akan baca dua surah ini kerana dua surah ini dinamakan sebagai Munjiyah, Waqiyah, Mani'ah. Tiga nama Nabi bagi. Munjiyah maknanya penyelamat. Waqiyah maknanya protector, melindung. Mani'ah maknanya penghalang, prevention, halang. Apa yang dia buat? Pertama, iaitu menyelamatkan daripada azab kubur. Kalau orang tu nak kena azab, Quran ni datang. Maknanya kalau kita baca Al-Mulk, Al-Mulk sebagai benda Quran lah, pun dapat menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur. Waqiyah, lindung pembaca Al-Quran itu daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, dia ada beza. Dalam kubur ni ada tiga benda. Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ziarah ke Alam Barzakh, begitu juga Imam Al-Qurtubi dan selainnya, kata kuburnya ada tiga. Satu dipanggil himpitan kubur, satu dipanggil fitnah kubur, satu lagi dipanggil azab kubur. Sudah ada tiga. Himpitan kubur semua kena. Islam ke, kafir ke, bayi ke, orang dewasa ke, semua kena. Sebab tu Nabi pernah tengok satu bayi dimasukkan dalam kubur. Nabi kata, "Lau aflata ahadukum min daghtil qabr la aflata hadha as-sabi." Kalaulah ada orang boleh selamat daripada azab kubur, nescaya bayi ni orang yang akan selamat. Tapi Nabi kata bayi pun kena walaupun dia tak ada dosa. Sebab tu dalam riwayat yang lain Nabi kata Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi, dia kena himpitan kubur. Nabi kata kalau ada orang yang terselamat, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang akan selamat. Tapi tuan-tuan kena faham, himpitan kubur ni bukanlah macam mana orang kafir kena, macam mana orang munafik kena. Ini ulama kata himpitan kubur ada dua. Satu, himpitan rindu, sayang. Seperti mana kata ulama, seorang ibu, dia jumpa anak dia, dia rindu anak dia, dia peluk anak dia kuat-kuat. Maknanya himpitan tu tak sakit. Cuma himpitan tu kita jadi lemah sekejap. Lepas tu dia lapangkan sejauh mata memandang. Ini bumi sayang dekat ahli kubur ni. Bumi duk tunggu bila dia ni nak balik ni, tak balik-balik. Balik saja bumi peluk dia. Ini pelukan kasih sayang. Tapi kalau orang kafir, dia bukan peluk kasih sayang, berselisih antara tulang dia ke barat dan ke timur. Yang ni azab lah. Jadi dia ada dua jenis himpitan. Baik. Tetapi yang diselamatkan oleh syafaat Al-Quran, soalan kubur, fitnah kubur. Fitnah kubur ni apa? Soalan kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka. Yang ni Quran boleh tolong kita. Agak-agak nak jawab tu tak apa lancar, Quran boleh tolong. Nombor dua, Quran beri syafaat daripada siksaan kubur. Ini dua syafaat.
Syafaat yang pertama yang diberikan oleh Quran ketika di alam barzakh. Baik. Kemudian yang keduanya, syafaat fasanya adalah pada hari kiamat di mahsyar Allah nanti. Ini fasa yang kedua. Syafaat yang pertama yang Quran bagi apa dia tuan-tuan? Memberi payungan dan teduhan di padang mahsyar, yang mana Nabi sebut pada hari kiamat mahsyar nanti tidak ada naungan melainkan arasy Allah. Tapi bukan semua orang boleh duduk bawah arasy Allah ni. Hanya orang-orang terpilih sahaja. Tetapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Iqra'u az-zahrawatain." Bacalah kamu dua surah yang bercahaya. Sahabat tanya, apa surah tu ya Rasulullah? Nabi kata, dua surah ni kalau kamu baca, ya'ti yaumal qiyamah, ya'tiyani yaumal qiyamah, kedua-duanya datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seperti kedua-duanya macam dua gumpalan awan yang mendung yang meneduhkan kamu daripada panas matahari. Sahabat tanya, Allah, surah apa ni? Nak tahu sangat ni. Kita pun nak tahu juga. Tapi bila tahu terkejut. Baginda kata, iaitu suratul Baqarah wa Ali Imran. Terkejut dia tu. Ingat ke, inna a'tainakal kautsar. Senang sikit. Kita ni kira nak senang je tuan-tuan. Sebab itu ada di kalangan para ulama setiap hari dia baca Baqarah Al-Imran, tak miss. Kalau tuan-tuan biasa baca, tak susah pun. Contohnya dulu ialah kadang-kadang pelajar tahfiz ni mereka baca lancar. Baqarah tu kalau paling cepat lah pelajar tahfiz baca sejam habis Baqarah. Campur Ali Imran sejam setengah habis. Sejam setengah boleh habis dah. Sebab Baqarah adalah dalam lebih kurang 48 ke 49 ke surat macam tu, dalam 2 juzuk lebih. Kemudian campur dengan Al-Imran dalam sejuzuk lebih kurang 20 muka surat. Jadi totalnya dalam 70 muka surat. 70 muka surat. Ya. 70 lebih begitulah. Ini nak kirakan, nak katakan bahawasanya kalau orang yang dah biasa baca dua surah tu tak ada apa lah tuan-tuan. Kacang lah. Ya. Tapi kena biasalah. Kalau tak biasa, makna katanya tinggallah sahaja Imran makan Baqarah. Maknanya nama dia Imran, dia kerja makan lembu. Tapi surah Baqarah dengan surah Al-Imran tak sempat baca. Jadi dua surah ni. Kemudian Nabi sebut lagi, bukan takat dia jadi payung, tahajani, kedua surah ni akan datang di kiri dan kanan berhujjah di hadapan Allah. Ni syafaat yang pertama tadi. Syafaat kedua, membela pembacanya ketika dihisab. Masa kena hisab, kena tanya dengan Allah itu dan ini, maka Quran akan datang, dia akan bela. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya Quran akan datang untuk berhujah di hadapan Tuhan. Ya Allah, masukkan dia, senangkan hisab dia, jangan payah. Dulu aku halang dia tidur, aku suruh dia jaga malam. Jadi Quran akan berhujah di hadapan Allah. Sebab tu kita antara doa dalam khatam Quran kita, dan kita baca waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Quran ni sebagai hujjah bagi kami. Hujjatan. Sebab tu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia kata, dia antara doa dia kalau dia baca Quran, dia kata, ya Allah, jadikanlah Quran hujjah bagi aku, bukan hujjah ke atas aku. Hujjah ke atas aku ni bukan Quran jadi pembela dia, Quran jadi pendakwa dia. Seperti orang yang tak baca Quran tapi ada Quran, beli koleksi Quran, tak baca, esok Quran jadi pendakwa. Hang beli banyak-banyak tak baca, macam apa?
Quran tanya. Download apps Quran tak buka pasal apa? Dia tanya. Dia tanyalah. Jangan pergi delete pula. Saya takut kena tanya Ustaz, saya delete balik apps tu. Lagi kena tanya. Pasal tak baca langsung. Begitu juga kalau orang yang baca Quran tapi dia tidak memahaminya, mengambil pengajaran daripadanya, beramal akannya, ini semua Quran akan berhujah, yang mana dalam riwayat mengatakan berapa ramai orang yang membaca Quran sedangkan Quran melaknat pembacanya itu. Ya. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, bila lagi Quran bagi syafaat? Ketika di timbangan Al-Mizan. Ketika di timbangan Al-Mizan dah habis hisab, nak ditimbang pula amalan kita, maka Quran juga akan datang memberikan syafaat. Bagaimana? Yang mana kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harf wal lamu harf wal mimu harfun wa kulli harfin falahu hasanatun wa anna likulli hasanatin bi asyri amsalha. Nabi kata, tidaklah aku kata alif lam mim itu dikira sebagai satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu, dan setiap satu huruf tu diberikan satu kebajikan, dan satu kebajikan digandakan 10. Kalau tuan-tuan zikir subhanallah, satu kebajikan. Bukan setiap huruf daripada subhanallah tu satu kebajikan. Subhanallah satu kebajikan, alhamdulillah satu kebajikan, wala ilaha illallah satu kebajikan. Tapi Quran, tuan-tuan baca surah Hud tadi tu, tuan-tuan bilang tak huruf dia ada berapa banyak? Sehingga kan kata para ulama, ni nak kata Allah Ta'ala punya pemurah dengan kalam dia. Tuan-tuan bila baca Quran, mesti ada huruf yang tuan-tuan tak baca. Mana boleh Ustaz? Tak baca huruf tu tak jadilah Quran. Ada. Macam kita akan baca wasyamsi waduhaha. Wasyam, alif lam tak baca. Pasal alif lam samsiyah. Kita lompat kat shin. Tetapi kata Manna'ul Qattan, kata ulama Manna'ul Qattan, alif dan lam tu pun dapat pahala. Shin kali itu ada tasydid, ada berapa shin? 2 shin. 2 lagi pahala. Setiap tanwin, setiap tasydid, semua ada pahala. Tak kekaya orang baca Quran ni. Kita zikir 1000 kali, ada orang baca Quran mungkin berapa muka surat, dah 1000 huruf. Dia lebih banyak pahala daripada orang berzikir tu. Kalau dia tambah pula dengan dia tadabbur, dengan dia faham, dia punya pahala lagi banyak. Berlipat ganda ikut gandaan yang Allah Ta'ala inginkan. Sebab itu Sayyidina Umar, sahabat Nabi, dia baca 10 ayat dia tuan-tuan, dia berhenti. Dia berhenti 10 ayat, dia tengok makna dia, dia bagi faham, dia ambil pengajaran, dia sambung balik 10 ayat. Sebab dia nak ambil all package pahala tu. Dia nak ambil semua pahala. Sehingga kan ada riwayat disebutkan dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali, tadabbur satu ayat itu lebih baik daripada khatamkan Quran sebanyak 30 khatmah, 30 kali. Tu kalau seperti pahala macam 30 kali lah. Itu kalau tuan-tuan baca satu hayati, tak kira bacaan huruf tu lagi, jadi banyak lah. Nak katakan ada orang di atas timbangan mizan dia dapat pahala yang memberatkan amalan kebaikannya itu daripada bacaan ayat Al-Qurannya. Itu poin yang saya sampaikan. Kemudian ringkaskan tuan-tuan, seterusnya Quran memberikan syafaat pada seseorang itu apabila seseorang itu berada di titian sirat.
Masa duduk kat titian sirat ni, titian sirat ni gelap gelita tuan-tuan, tak nampak apa. Macam perumpamaan, tuan-tuan tutup lampu, tuan-tuan ambil satu helai rambut, tuan-tuan letak, cuba cari rambut dalam keadaan yang gelap. Kalau jumpa juga, iaitu memang wali ya. Kalau jumpa juga biasanya tak jumpa lah. Rambut dah lah kalau hitam, duduk di malam yang gelap memang tak nampak. Kita gelap pun cermin mata, tak warna hitam pun terkapai-kapai cari cermin mata. Bayangkan titian sirat, gelapnya sebab bawah titian sirat tu api neraka yang berwarna hitam. Dia punya titian itu pula lebih halus daripada sehelai rambut. Dengan gelap, kita tak nampak apa. Sebab itu, antara sifat Quran syafaat dia bagi cahaya. Yang mana Allah kata, qad ja'akum minallahi nur. Telah Allah datangkan pada kamu cahaya. Allah namakan Quran, salah satu namanya adalah cahaya. Bahkan dalam Quran ada satu doa dalam surah At-Tahrim. Dia sebahagian daripada ayat Quran dan dia doa daripada Quran. Doa yang minta disempurnakan cahaya pada hari kiamat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas sesuatu. Jadi cahaya. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, dah lepas titian sirat, dah masuk dalam syurga, ada lagi syafaat dia. Apa syafaat dia? Dalam hadis Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, dia boleh naik upgrading darjat dia di dalam syurga. Allah panggil, dalam hadis Nabi sebut, Allah panggil antara orang yang terawal dihisab ahli Quran. Panggil ahli Quran, Allah kata iqra warattil wartaqi kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilatuka inda akhiril ayati taqra'uha. Allah kata baca depan aku. Allah nak dengar ni. Baca depan aku macam mana kau baca dekat dunia dulu. Dan setiap ayat yang kau baca, aku naikkan darjat kamu, dan darjat kamu itu ditentukan ayat terakhir yang kamu baca. Maknanya siapa pernah khatam, dia khatam lagi, maknanya walaupun 6,000 lebih ayat plus 6,000 plus 6,000, tengok berapa kali khatam lah. Tapi kalau dia khatam pun tak, pi majlis khatam saja, dia syok pi majlis khatam ni tuan-tuan. Dia macam-macam hadiah dapat, buah tangan lah. Tapi tak khatam, jadi dia punya makam dia sampai situ lah. Ayat terakhir dia naik darjat dalam syurga. Orang lain payah nak dapat upgrade ni, melainkan dapat syafaat Nabi baru boleh naik. Dia dengan syafaat Quran dia boleh naik. Itu kelebihan dia. Yang terakhir, kalau dia masuk neraka, dia boleh dikeluarkan. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka, tak dijilat oleh api. Dia tak boleh keluar lah. Syafaat nak keluarkan neraka tu syafaat Nabi. Tapi neraka tak boleh sambar dia. Kalau masa dia lalu titian sirat tu, neraka tak boleh bakar dia. Kerana ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, lau kutiba al-Quranu fi ihabin, kalau ditulis Quran di dalam satu lembaran kulit, thumma ulqiya finnar, lalu ambil lembaran kulit tu campak dalam api neraka, mahtaraq, neraka takkan bakar. Bukan campak api dunia. Saya tengok orang bakar Quran, itu api dunia. Api dunia dia tak kira apa lah, Allah jadikan apa pun dia bakar. Tapi api akhirat ni dia hidup. Dia tahu siapa boleh bakar, siapa tak boleh bakar. Sebab dia ikut perintah Allah Ta'ala. Makna katanya, Nabi cakap, kalau kata lembaran macam ni, campak dalam api neraka pun dia tak bakar, bagaimana orang yang di dalam dadanya itu ada Al-Quran. Maka ini menyebabkan ahli Quran itu dengan syafaatil Quran, dia tidak akan disentuh, disambar
dijilat sama ada bahangnya atau apinya daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu di antara syafaat Al-Quran tuan-tuan yang boleh kita kongsikan pada pagi ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita dan kita jadikan hubungan kita dengan Quran itu semakin akrab, seperti mana doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura. Ada 4 ulama minta, ya Allah jadikanlah Quran di dunia sebagai kawan, di dalam kubur sebagai penghibur, di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, di atas titian sirat sebagai cahaya. Ya, sebagai cahaya. Ini 4 perkara daripada kebaikan dan keberkatan daripada Al-Quran itu, insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.